Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni hari yang keempat kita berpuasa. Selamat berpuasa rakan-rakan semua. Itulah, apa khabar semua orang? Hari ni kita akan bersiaran langsung bersama dengan seorang penulis untuk buku Communicate Like Muhammad, insya-Allah. Kita sedang menantikan kehadiran rakan-rakan dulu untuk join siaran langsung pada tengah hari ini. Dan kemudian saya akan invite penulis yang cukup istimewa sebab kita tahu 2-3 hari ini di media sosial agak heboh dan sarat dengan berita-berita yang Masya Allah yang sangat panas, yang mungkin akan memberi kesan kepada emosi kita, terutamanya ketika bulan puasa ni. Jadi kita nak belajar bagaimana untuk bercakap, perlu ke kita ulas setiap benda ataupun kita biarkan dia berlalu sahaja, insya-Allah. Okay, jadi saya dah nampak kehadiran penulis yang akan kita temu bual pada tengah hari ni dalam siaran langsung kita, insya-Allah. Sekejap saya cuba invite Ustaz. Okay, Ustaz dah add. Okay, sekejap, tak sabar, masya-Allah, pada tengah hari ni untuk bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar Ustaz, ha? Dengar. Saya boleh dengar Ustaz dengan jelas. Ustaz boleh dengar saya dengan jelas tak? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung di buku PTS bersama dengan Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof untuk kita bercakap mengenai satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Sarah. Saya merupakan salah seorang tim pemasaran di buku PTS. Jadi pada tengah hari ini saya akan menjadi moderator untuk siaran langsung kita, insya-Allah. Ustaz sihat ke hari ni, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Selamat berpuasa. Ya, berpuasa dah masuk hari yang keempat, insya-Allah. Ya. Okey, jadi untuk pengetahuan rakan-rakan, sebenarnya Ustaz Ahmad Saifuddin adalah penulis bagi buku Communicate Like Muhammad. Masya Allah, satu buku yang saya kira sangat baik untuk kita baca pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, kerana intipati bukunya ini kita akan guna dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin elok kiranya kalau saya minta Ustaz untuk memperkenalkan diri seberingkas berkenaan dengan diri Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih kepada Cik Puan Sarah, kan? Ya, betul, Sarah. Atas sambutan ini daripada PTS. Saya Ahmad Saifuddin Yusof, sekarang tinggal di Kuala Lumpur dan waktu sekarang kami sedang fokus menerbitkan tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Jadi tuan-tuan biasa nampak pada iklan ke ataupun perkongsian daripada sahabat-sahabat di media sosial tentang tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Itu datang daripada pihak kami lah, menerbitkan siri demi siri. Sekarang sudah 18 surah dengan 9 buah buku. Jadi tuan-tuan boleh akses di tafsirtokguru.com untuk maklumat lanjut. Dan selain itu, saya juga membuat kajian tentang hadis-hadis Nabi, khususnya dari perspektif komunikasi, perspektif strategi dan sebagainya lah, supaya kita nampak hadis Nabi itu sebagai satu solusi dan aplikasi kepada kita semua. Itulah ringkasnya. Nanti boleh komen tanya apa. Betul, kalau rakan-rakan ada sebarang persoalan yang ingin tanyakan pada Ustaz Saifuddin pada tengah hari ini, dipersilakan untuk komen. Nanti insya-Allah saya akan bacakan. Jadi Ustaz, bersedia ke untuk kita teruskan ke soalan yang pertama?
Boleh, Okey, boleh. soalan yang pertama, apabila pandemik melanda, kita tahu kita dah pandemik 2 ke 3 tahun ini, kemungkinan akan ada satu kebatasan untuk kita bercakap secara berhadapan dengan orang lain. Maklumlah sebelum ni kita duduk dekat rumah, kita bercakap pun melalui telefon ataupun media sosial seperti yang kita sedang lakukan. Jadi bila kita berjumpa dengan orang mungkin kita mula berasa kekok. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan cara bagaimana untuk kita berani bercakap dengan orang dan apakah teknik yang betul sebenarnya untuk kita bercakap ni? Soalan yang menarik. Soalan menarik. Sedangkan kita sudah lama tak bercakap banyak dengan orang. Share online saja, kadang-kadang salah faham melalui WhatsApp, tulis lain, niat lain, salah emoji dan sebagainya. Betul. Kita berjumpa, mungkin riak muka kita dan sebagainya, orang sukar nak faham lah, sedangkan kita dah lama tak bersembang kan. Jadi, baik, yang pertama, sedangkan fokus saya dalam buku itu melibatkan cara dari sudut pemilihan perkataan dan juga bukan dari sudut bahasa badan. Lebih kurang macam tu. Komunikasi verbal lah, komunikasi lisan. Baik. Untuk kita dilihat sebagai orang yang positif ataupun orang yang kita panggil selesa untuk dibawa berbual dan berbincang, pertama sekali kita ikut cara Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak merungut. Tidak merungut maksudnya perkara yang remeh-remeh lah. Macam kita contohnya penat, saya penat lah, saya lapar lah. Macam puasa kan, lapar lah, tak sahur lah tadi. Itu merungut lah tu. Ataupun, datang tadi jalan jam lah, itu merungut. Jadi Rasulullah SAW tidak merungut. Tidak merungut. Jadi kita elakkan dulu. Elakkan. Kalau kita datang lewat, tak perlu cerita pun lewat tu sebab apa jam ke apa sebagainya. Kata lewat, minta maaf, saya lewat, dah habis itu saja. Kecuali orang tanyalah, ada aksiden ke? Tak ada, biasa saja. Jadi dia memberi satu persepsi kepada orang bahawa sebenarnya kita ni bukan orang yang suka komplain. Baik, itu yang kecil lah. Perkara yang besar dalam diri kita, pertama, selain pada merungut tadi, kita kena elakkan juga bercerita tentang kenangan-kenangan pahit yang berlaku dalam diri kita, berlaku kepada kita. Contohnya, kita ada kenangan pahit kematian bapa, kenangan pahit kematian suami, kematian isteri, kematian adik-beradik dan sebagainya. Kita kena elakkan bercerita kepada orang lain. Kena elakkan supaya orang tidak lihat kita ni sebagai orang yang macam lemah kan, tak bersemangat, asyik menyalahkan orang lain dan begitu. Jadi Rasulullah memang Rasulullah sendiri kita tahu Rasulullah mengalami berbagai kenangan-kenangan pahit, kan, kenangan-kenangan pahit. Jadi ada berlaku kematian ibu, kematian datuk, kematian bapa saudara, kematian isteri, banyak lagi kan. Tetapi sepanjang yang saya kaji, Rasulullah SAW tidak bercerita pun, walaupun kepada sahabat, kepada isteri, tentang kenangan-kenangan pahit yang pernah berlaku. Kecuali ada satu hadis, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah peristiwa yang sangat sedih selain daripada peristiwa Uhud, perang Uhud. Lalu Nabi pun berkongsilah cerita kisah yang berlaku pada baginda tentang usaha Nabi berdakwah di Taif, di mana Nabi dihalau, dilempar batu dan sebagainya lah. Itu antara kisah yang sedih bagi Nabi. Dan itu pun hanyalah selepas ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Dan kita tahu itu adalah perbualan suami isteri lah kita katakan. Jadi memandangkan Rasulullah SAW ni bukan jenis orang yang selalu bercerita tentang kenangan-kenangan pahit, kesedihan lama,
maka susah jumpa pula sahabat-sahabat bertanya begitu. Tak jumpa. Jadi kita untuk menjadi orang yang positif, sentiasa dilihat selesa bersama dengan orang, kita elakkanlah kenangan-kenangan pahit yang telah berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena elakkan perbuatan sikap yang suka mengungkit kesilapan orang, mengungkit apa yang sudah berlaku, kan. Dia sama macam tadi. Cuma ungkit ni ada lebih kurang elemen-elemen dendam terhadap individu itu dan sebagainya. Itu maksud ungkit lah. Jadi bila kita jumpa orang, kita mengungkit. Dia tu lah buat jahat aku lah. Kita ungkit kepada rakan bual kita. Kita ungkit walaupun rakan bual kita tak ada kaitan dengan peristiwa tu. Tapi kita asyik bercerita, mengungkit apa yang berlaku pada kita disebabkan perbuatan orang itu, disebabkan situasi itu. Maka kita akan dilihat orang yang tidak berguna. Maka kita elakkan supaya bila berjumpa dengan orang, maka kita dilihat bersemangat, positif, bermotivasi dan sebagainya. Itulah ringkasnya, lebih kurang. Bila Ustaz berkongsikan 3 tips ni, sebenarnya saya sangat muhasabah diri dekat sini, sebab mungkin tanpa kita sedar sebenarnya kita merungut dalam urusan seharian kita. Kemudian kita juga mungkin mengungkit-ungkit kisah yang lalu dan sebagainya. Dan juga ada satu poin menarik yang Ustaz sebut tadi, iaitu Nabi tak pernah cerita tentang kisah pahit yang beliau lalui. Betul. Saya rasa sepanjang saya belajar, maksudnya di sekolah rendah, di sekolah menengah tu, tak pernah lagi Ustaz atau Ustazah cakap Nabi bercerita dia sedih, tak ada. Walaupun Nabi melalui kisah-kisah yang kematian dan sebagainya. Jadi itu satu poin dan perkongsian yang cukup menarik pada secara langsung kita pada tengah hari ini. Baiklah, untuk soalan yang kedua pula. Okey, Rasulullah telah memulakan dakwah seorang diri di tempat yang mana Islam itu dianggap asing. Ajaibnya bagaimana Rasulullah boleh memulakan sebuah gerakan dan menambah bilangan pengikut dengan sangat drastik. Contohnya melihat kepada kronologi peperangan pada zaman Rasulullah sendiri, iaitu pada perang pertama, Perang Badar. Tentera muslimin berjumlah 300 lebih orang, dan pada perang terakhir iaitu Perang Tabuk, tentera muslimin berjumlah lebih 30,000 orang. Pertambahan yang hanya mengambil masa 7 tahun. Daripada 300 lebih sehingga 30,000 lebih tentera. Bukan followers ya, tentera pada zaman itu yang nak pergi perang. Adakah ini mukjizat kenabian atau kemahiran komunikasi Rasulullah yang sangat hebat? Baik. Soalan tu agak tricky jugalah kan. Sebab apabila kita lihat daripada sirah Nabi, sirah Rasulullah SAW, ada, kita boleh kata semuanya bercampur lah impak yang berlaku pada Rasulullah. Dan kita lihat sirah Nabi fasa Mekah, daun Mekah, memang pertambahan tu sangat kecil. Kecil, 13 tahun di Mekah tu sangat kecil. Ada kata 100 orang saja, ada kata 200 orang dan sebagainya. Dan bila berpindah ke Madinah, barulah pertambahan tu semakin bertambah dengan lebih banyak lah, lebih drastik. Dan baik, faktor-faktornya banyak. Cuma kita boleh kata cara Nabi berdakwah kebanyakannya melalui lisan. Kebanyakannya melalui lisan Nabi. Kan dicampur dengan mukjizat Al-Quran itu sendiri, mukjizat hissi yang berlaku pada Nabi dan sebagainya. Maka atas faktor-faktor yang pelbagai itu menambahkan lagi lah orang yang menerima Islam sebagai agama dan cara hidup. Jadi cara Nabi setiap hari memanglah menggunakan lisan untuk menyampaikan Islam. Maka daripada cara-cara Nabi sampaikan Islam, cara Nabi menunjukkan cara mengamalkan Islam, cara solat, cara berakhlak, cara beradab, semua ditunjukkan, maka ia mempengaruhi semua perkara sehingga ramai orang menerima Islam sebagai cara hidup mereka masing-masing. Begitu. Cuma cara komunikasi Nabi itulah
antara perkara yang elemen yang sangat besar lah dalam proses dakwah Nabi. Maka daripada buku yang saya tulis tu, itu antara sebahagian kecil daripada cara-cara yang Nabi buat. Cara-cara yang Nabi buat untuk menyampaikan Islam, untuk mendidik para sahabat dan mengajar orang di sekeliling beliau tentang Islam dan cara mengamalkan Islam. Begitulah ringkasnya. Teknik-tekniknya ada dalam buku lah. Betul, dalam buku Communicate Like Muhammad ni sebenarnya ada sangat banyak teknik yang dikongsikan oleh Ustaz bagaimana untuk kita bercakap lisannya itu lebih teratur dan mungkin mengikut cara tutur Rasulullah itu sendiri, insyaAllah. Kemudian soalan seterusnya ini kita lebih nak bawa kepada fokus dakwah. Bagaimana bagaimana pendakwah sekarang berdakwah. Ada pendakwah yang menggunakan cara muzik, cara gelak ketawa untuk menarik lebih banyak audiens. Adakah cara mereka itu sama dengan cara Rasulullah berdakwah secara lisan? Ataupun itu cara moden? Okey, berdakwah secara lisan. Baik, begini. Dalam proses Nabi berkomunikasi, Nabi juga mempunyai ada kemahiran tertentu. Nabi sendiri pun pandai juga bersyair. Tetapi Nabi sendiri tidak menggunakan syair itu sebagai medium berdakwah. Hanya sekadar mengisi, kita panggil menghiburkan hati, menghiburkan para sahabat, begitu saja. Itu boleh lihat dalam peristiwa Perang Khandaq lah. Di mana Nabi semasa menggali parit bekerja, Nabi bersenandung syair-syair. Itu sahaja. Tidaklah Nabi menggunakan syair sebagai medium dakwah Nabi pergi ke sana bersyair. Memandangkan ayat Al-Quran itu sendiri yang dilantun, disenandung, dibacakan dengan gaya orang bersyair lah. Tetapi kandungan Al-Quran itu memberi pengajaran dan banyak lah. Baik. Metod kita berdakwah sekarang ni memanglah berubah-ubah. Cuma kita kena lihat pendekatan yang Rasulullah SAW buat lah. Kan? Tidak menggunakan syair sepanjang masa begitu, tidak. Kan? Dan tidak pula menggunakan kita panggil cara-cara yang pelik-pelik. Yang berlaku hanyalah komunikasi lisan dengan menyampaikan Islam melalui lisan baginda. Cuma yang membezakan dengan cara kita adalah teknik kita memilih perkataan, teknik kita bercakap, teknik kita intonasi kita, ada jenis jerit-jerit. Adakah Rasulullah jerit-jerit? Kan? Hoi, macam tu. Adakah macam tu? Ataupun menggunakan perkataan yang tidak elok, perkataan bodoh lah, bangang lah. Adakah Rasulullah menggunakan perkataan begitu? Itu yang perlu kita perhalusi dalam cara kita berdakwah. Kan? Sebagai contoh, ada orang penceramah kita yang suka menggunakan dialek. Dia kena guna dialek kan? Dialek. Dialek itu memang sesuai mengikut tempat itu. Tetapi kalau di peringkat nasional, di peringkat kita panggil TV perdana ke dan sebagainya, Nabi SAW tidak menggunakan dialek-dialek. Memang Nabi menggunakan bahasa Arab tinggi lah, bahasa Arab yang standard untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Begitu. Adakah menggunakan dialek itu berdosa, salah? Tidak. Itu hanyalah teknik sahaja. Teknik kita berdakwah. Sekiranya kita rasa sesuai menggunakan dialek itu dengan audio kita, maka boleh teruslah. Kan? Itu bergantung pada cara masing-masing. Begitu. Jadi cara itu berbeza-beza mengikut zaman, tempat dan sebagainya. Cuma perlu diperhatikan bagaimana cara Nabi dan kita semak balik cara yang kita lakukan. Begitu. Okey. Kemudian saya ada satu soalan spontan ni, iaitu saya perhatikan 2-3 menjak ni
dalam keadaan sekitar saya ni sering berlakunya masalah miscommunication. Maksudnya cakap pada saya, berkata pada orang tu mungkin A tambah B, tapi pemahamannya B tambah C tambah D tambah E. Jadi miscommunication tu sering berlaku. Jadi pada zaman Rasulullah, orang kata proses turunnya ilmu itu berlaku. Jadi bagaimana Rasulullah ataupun para sahabat mereka menjaga komunikasi ni agar tidak berlaku pertambahan ataupun kesilapan tu, Ustaz? Ustaz faham tak apa yang saya cuba sampaikan tu, masalah miscommunication tu? Saya faham. Okey. Ya. Dia cara kita berkomunikasi dan apa yang berlaku salah faham dalam komunikasi itu banyak faktor. Pertama, antaranya adalah salah pilih perkataan. Kan? Perkataan maknanya ayat tu tidak spesifik, tak jelas. Ini selalu berlaku lah kalau macam pasangan suami isteri, memang selalu berlaku. Salah faham. Kan? Abang, letak ikan di atas meja, kita pun confuse. Meja kat luar ke, meja kat dapur? Kan? Sepatutnya jelas lah. Bang, ikan ni letak kat meja dapur. Betul, jelas. Jadi itu disebabkan salah pilih perkataan. Ini memang sering berlaku lah. Kan? Sering berlaku atas faktor kita tergesa-gesa dalam berkomunikasi. Jadi daripada pedoman Rasulullah SAW, kita boleh nampak. Nampaknya iaitu daripada hadis-hadis Nabi, kita susah nak jumpa. Setakat ni tak jumpa lah. Iaitu para sahabat bila dengar saja Nabi bercakap, para sahabat kata, apa dia Rasulullah tak jelas lah, tak jumpa. Betul. Masya Allah. Jadi bermakna kita cuba membuat, kita panggil teori kita lah. Sebab tak ada rekod kan, tak ada video, tak ada audio. Maka kita membuat teori bahawasanya kadar kelajuan percakapan lisan Rasulullah itu tidak terlalu laju, tidak pula terlalu perlahan. Begitu. Jadi apabila orang dengar dengan jelas, patah-patah tu jelas, sehingga para sahabat boleh mengulangi semula ayat itu. Begitu. Kemudian sebutan mesti jelas. Sebutannya mengikut kita panggil tajwid ataupun makhraj huruf yang betul lah. Jadi kalau kita bila dalam bahasa Melayu ada tajwidnya disebut dengan betul. Jadi kena berlatih lah bercakap Melayu dengan betul. Itu salah satu. Kemudian intonasi. Kan? Dalam hadis-hadis sekiranya Rasulullah SAW bercakap dengan tegas, dilaporkan dalam hadis Rasulullah dengan tegas memberi nasihat, Rasulullah dengan tegas bercakap, menandakan Rasulullah mungkin menaikkan suara sedikit ataupun memberi satu intonasi yang agak keras dalam percakapan itu. Maka di situlah yang kita boleh lihat. Maka sekiranya kebanyakan hadis yang kita baca tidak ada laporan dengan tegas ke, menjerit ke, maka intonasi itu katalah agak sekata. Jadi bila cepat sangat kan tak jelas pula. Jadi kuat sangat pun tak clear juga, perlahan sangat pun lagi tak clear. Jadi itu yang kita boleh belajar lah daripada cara Rasulullah. Okey. Jadi dalam buku Communicate Like Muhammad ni, pada muka surat yang keempat, Ustaz ada nyatakan bahawa Nabi ni dia tak menggunakan perkataan mengapa untuk mengelakkan prasangka buruk dan juga untuk menjaga hubungan dengan seseorang tu. Tetapi mengapa juga kadang-kadang perlu kita tanya untuk kita bertabayun dalam sesuatu berita yang kita terima. Jadi boleh tak Ustaz terangkan atau berikan penjelasan sedikit? Apa? Baik. Apabila saya tulis di situ, Rasulullah tidak menggunakan mengapa bermaksud perkataan mengapa dalam ucapan Nabi itu. Tetapi kalau kita baca terjemahan, adalah mengapa tu. Maknanya kita terpaksa guna mengapa untuk menterjemahkan
maksud ayat lafaz Nabi. Tetapi secara verbatim pada hadis tu perkataan mengapa itu tidak disebut secara langsung oleh Nabi. Mungkin ada, saya tak terang kat situ, mungkin ada, cuma ada itu dalam konotasi yang konotasi kita panggil belas kasihan, bukan konotasi untuk mempersoalkan dan sebagainya. Itu sangat kecil lah. Sebaiknya langsung tak perlu gunalah bila kita bertanya. Mengapa begitu? Perkataan mengapa mempunyai konotasi mempersalah. Macam contohnya anak kita tumpahkan air kan. Ini kenapa tumpah ni? Ada mempersalahkan dia. Dan apabila kita sudah ada maksud mempersalah, maka anak itu, macam tadi contoh tadi, anak itu akan cuba mencari alasan untuk mengelakkan daripada dipersalahkan lagi. Begitu. Baik. Bagaimana cara Nabi bertanya? Kan kita nak tabayun kan? Cara Nabi bertanya boleh lihat dalam buku tu ada, cuma bab mana saya tak pasti. Iaitu satu hadis Rasulullah SAW berjalan dan berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Jabir ketika itu sedang sedih, sedang murunglah sedih. Lalu Nabi bertanya. Ini tabayun lah ni, nampak orang sedih, nak tanya. Lalu Nabi bertanya, Nabi berkata, apa yang telah berlaku sehingga saudara dilihat tidak bersemangat? Begitu. Itu ayatnya. Maka kita guna ayat tu lah. Apa yang berlaku? Jadi bila kita tanya apa yang berlaku, maka orang yang kita tanya itu akan menerangkan apa yang berlaku. Jadi kalau air tumpah tadi, kita tanyalah anak tu apa yang berlaku sehingga air ni tumpah. Jadi dia ceritalah apa yang berlaku. Oh, alun jalan-jalan, tangan tu angkat-angkat tersentuh. Dia cerita apa berlaku lah. Maka kita baru tahu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi cara kita nak bertabayunnya dengan bertanya apa yang berlaku sehingga berlaku sekian-sekian. Apa yang berlaku sehingga, contohnya kawan kita bergaduh. Kita bertanyalah apa yang berlaku sehingga korang berdua ni bergaduh. Diterangkanlah apa yang berlaku. Diceritakan daripada cara pertama ni, peristiwa pertama, disambung-sambung apa bersama-sama sehingga dah jadi macam ni. Jadi cara kita bertanya tu mempengaruhi cara orang menjawab. Maka cara soalan yang Nabi tanyanya, begitulah ayatnya. Apa yang berlaku sehingga berlaku sekian-sekian. Begitulah lebih kurang. Okey. Soalan seterusnya Ustaz, seperti yang kita tahu bila kita bercakap mengenai media sosial, kata kuncinya adalah komunikasi. Kita berkomunikasi antara dua hala lah dengan orang yang lain. Dan baru-baru ni agak tular di Twitter mengenai isu Arab. Dikatakan bahawa Muslim di luar negara duduk satu majlis dengan orang bukan Islam yang disediakan arak dan sebagainya. Fenomena itu berlaku juga di Malaysia sebab kita di Malaysia masyarakat majmuk, kita ada bangsa-bangsa lain yang mungkin pada agama mereka tak salah untuk minum arak. Dan kita sebagai orang Islam, kita menjaga hubungan kita dengan pekerja ataupun dengan bos kita. Jadi dekat situ sebenarnya Ustaz menjadikan satu kontroversi yang agak besar lah dekat Twitter. Sehingga kan ada yang seolah-olah menghalalkan perbuatan tersebut dengan hujah-hujah mereka yang tersendiri. Jadinya bila kita ada sikap menghalalkan sesuatu perkara yang pada nyatanya itu haram, pada agama tu dah nyatakan haram, adakah ini sebenarnya boleh memberi adakah ini sebenarnya dah menunjukkan bahawa kita seolah-olah telah diberikan orang kata apa, satu kesan yang buruk pada cara kita berkomunikasi? Okey. Ini isu melibatkan hukum. Hukum kan, hukum berada dalam majlis yang sama. Ada arak dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat respon netizen ni, kita nampak mereka tidak berilmu lah. Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu dalam hal itu. Maka mereka bercakap atas kurang maklumat terhadap perkara itu. Jadi cara kita adalah
dengan berkongsi pandangan ulama terhadap hal itu. Dan kita kena, ada perkara yang perlu kita tegas, kita nyatakan ketegasan itu kepada orang berkenaan lah. Memandangkan hal itu ia tak boleh nak kona-kona, tak boleh nak pusing-pusing, begitu. Baik, ini bukan isu komunikasi sangat. Komunikasi ni memang apabila kita tak faham situasi, maka cara kita berkomunikasi akan dalam keadaan kita tak faham lah. Maka kita akan akan cakap dengan emosi, sentimen dan sebagainya. Maka teknik yang betulnya adalah kita kena faham dulu situasi. Jadi netizen apabila isu bersama-sama di meja ada arak bersama non-Muslim ni, kita kena cari dulu hukumnya boleh atau tidak begitu. Bila faham hukumnya, barulah kita tahu hukumnya begini, maka kita berkomunikasi dengan betul. Jadi teknik berkomunikasi itu mesti berlandaskan ilmu kita. Bila kita tak faham, lebih baik kita diam, tak beri komen apa-apa, kan? Macam contoh apa yang viral tu tentang laptop tu kan, B40 dan sebagainya, kan? Ada orang komen, ada orang PM saya, kenapa Ustaz tak ulas? Sebab saya tak faham situasi ni, cerita apa benda, tak faham situasi berlaku, kan? Jadi kita tak ulas lah. Akhirnya terbongkar cerita begitu begini, kan? Jadi tak elok dah. Tak elok. Sedangkan sebelum ni dah maki-maki je, macam-macam dia kata. Jadi apabila kita tak tahu, lebih baik kita diamlah. Sebagaimana sabda Nabi yang kata bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Jadi kita tak faham, kita kena, lebih baik kita tidak memberi ulasan apa-apa. Begitulah lebih kurang. Cuma di media sosial ni memang kecenderungan kita untuk bercakap memandangkan kita tidak akan memberi kesan buruk terhadap diri kita. Kalau berdepan macam ni, teruklah kalau kena, kan, bab maki-maki macam tu. Dalam handphone kita beranilah. Itu memang macam itulah dia realiti netizennya. Faham, maksudnya kalau kita tak ada ilmu ataupun kita tak tahu ceritanya, jadi lebih baik untuk kita diam berbanding kita memberikan ulasan kita sendiri. Sebab mungkin kita bercakap bukan pada landasan ilmu yang kita ada. Jadi kita berikan pada mereka yang lebih berhak lah untuk mengulasnya itu, insyaAllah. Kemudian Ustaz, jam pun dah menunjukkan 12.30, jadi saya kira ini soalan terakhir kita untuk sesi pada tengah hari ini, iaitu apakah pesanan Ustaz untuk mereka yang mahu berkomunikasi dengan lebih baik dan meninggalkan tabiat komunikasi yang buruk bermula Ramadan ini? Baik, nak beri nasihat pula kan, banyak. Baik. Pertama sekali, sebagaimana daripada yang awal tadi, saya beritahu, pertama elakkan 3 perkara tadi. Seboleh-bolehnya elakkan merungut, elakkan kenangan pahit, tentang kenangan pahit, elakkan sikap mengungkit. Mengungkit-ungkit. Ungkit ni tak kisahlah, ungkit pada motor kita pun. Ya. Kau tengok motor aku ni, selalu rosak. Dia ungkit ni motor kan. Jadi kita elakkan juga supaya dilihat orang yang positif. Baik. Yang kedua, sebelum kita bercakap apa-apa, sebolehnya kita kena tahu tentang perkara yang kita nak cakap itu. Kena Google dululah nak cakap apa-apa. Kaji dulu apa yang kita nak cakap. Tak kisahlah isu agama, isu politik dan sebagainya. Kan? Jangan pula kita terikut-ikut dengan emosi dan juga sentimen. Emosi dan sentimen ni, sentimen terhadap agama, sentimen terhadap bangsa, sentimen terhadap warna kulit, sentimen terhadap taraf hidup seseorang dan sebagainya. Kan? Memandangkan kita tak suka orang menunjuk kekayaan dia, kita terus mengata yang tidak elok terhadap mereka, sedangkan adakah salah buat begitu? Jadi itu ada neraca agamanya, kena faham lah, kan? Jadi
ada perkara yang kita tak faham, lebih baik kita tidak mengulas apa-apa dan kita hanya bercakap atas kapasiti ilmu dan pengetahuan kita sahaja. Kemudian selain pada tu, bila tuan-tuan baca buku Komunikasi Lai Muhammad itu, ada banyak perkara-perkara yang mungkin berlanggar dengan logik kita. Mungkin berlanggar dengan logik kita, dan jangan cepat-cepat melatah lah. Bila baca tu pelik betul ustaz ni kan, kenapa cakap macam ni. Kena tanyalah, boleh tanya saya dan sebagainya lah untuk maklumat lanjut. Jadi dalam tips-tips tu boleh amalkan supaya tuan-tuan dapat rasa tenang apabila berkomunikasi. Tujuan kita berkongsi dengan betul ni, kita akan supaya kita rasa tenang, rasa bahagia dengan hidup kita, dengan kehidupan kita, sama ada dengan pasangan, dengan keluarga, tempat kerja dan sebagainya. Hukum yang sudah sedia ada seperti mengumpat, mengadu domba, mengorek-ngorek rahsia, itu memang kita kena tinggal lah, supaya kita lebih tenang. Kemudian contoh lain, elakkan daripada rasa iri hati, dengki. Itu antara elemen komunikasi juga. Sedangkan bila kita iri hati, kita akan cuba berkomunikasi perkara yang tak elok tentang orang yang kita dengki itu. Maka elakkan semua tu supaya hidup kita lebih tenang. Lebih tenang kan. Jadi saya rasa itulah kalau nak ringkasnya. Boleh sambung esok lagi lah insya-Allah untuk InsyaAllah, betul. Esok kita akan bersiaran langsung juga dengan Ustaz Ahmad Saifuddin di platform Buku PTS juga pada jam yang sama. Jadi kesimpulannya Ustaz, seperti peribahasa yang sering kita dengar, perahu lajak boleh diundur, lidah bercabang nanti bawa ke liang lahat. Kemudian antara soft skill yang kita kena belajar pada zaman moden ni adalah untuk kita tidak triggered dengan apa orang kata, dengan isu-isu viral yang bukan dalam kepakaran kita, untuk menjaga emosi kita dan untuk mengelakkan kita daripada berkata-kata perkara yang tidak baik. Jadi saya sendiri secara peribadi belajar banyak benda dengan Ustaz pada tengah hari ini. Buku Komunikasi Lai Muhammad ni bukan satu buku yang boleh kita ambil ringan, sebab dalam buku ni sebenarnya dia bercakap mengenai bagaimana Rasulullah berkomunikasi. Saya baru belajar hari ini dengan Ustaz bahawa Nabi tidak merungut, Nabi tidak bercakap-cakap tentang kesedihan dia. Jadi itu satu ilmu yang sangat baiklah untuk diri saya pada tengah hari ini, insya-Allah. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin mendapatkan buku Komunikasi Lai Muhammad, boleh dapatkan di Shopee Buku PTS ataupun di kedai-kedai buku berhampiran. Dan buku Komunikasi Lai Muhammad juga sebenarnya adalah buku yang berada dalam kempen Ramadan PTS 2022. Dengan pembelian RM50 ke atas, anda layak untuk dapat sampul duit raya istimewa daripada buku PTS. InsyaAllah sangat cantik design dia. Depan dan belakang ada logo PTS dengan warnanya yang cukup menarik. Jadi dapatkan segera sementara stok masih ada, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita akan berjumpa esok hari dengan topik yang lain pula. Dan dengan itu saya akhiri siaran langsung kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga rakan-rakan. Berjumpa lagi esok kita, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.